Tuan Lim Kuan Eng, silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan nombor 6. Terima kasih. Yang Hormat Perdana Menteri, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Tan Sri, pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara secara berfasa adalah berdasarkan kepada penilaian risiko kesihatan awam dan kapasiti hospital. Ini termasuklah fasa peralihan ke endemik yang akan dikuatkuasakan mulai 1 bulan April 2022. Konsep Pelan Pemulihan Negara ini jelas memberikan impak positif dalam usaha mengawal penularan dan jangkitan COVID-19, terutamanya dalam memastikan sistem kesihatan awam berada pada tahap yang stabil dan terkawal, Yang Berhormat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 8 hari bulan Mac 2022 telah mengumumkan bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik berkuat kuasa 1 April ini selari dengan langkah fasa peralihan ke endemik ini. Kerajaan juga telah memutuskan supaya sempadan negara turut dibuka semula pada 1 hari bulan April 2022. Putusan pembukaan sempadan ini, Yang Berhormat, diputuskan dan dibuka pada 1 bulan April berlandaskan pada 3 perkara asas, iaitu pertama, ia berpandukan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19. Kedua, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara-negara lain. Dan ketiga, memberi keselesaan kepada pengembara dan tidak merumitkan perjalanan mereka. Paling penting, Malaysia sekarang adalah destinasi terbuka dan boleh dikunjungi semua. Kerajaan juga akan mengeluarkan senarai SOP pembukaan sempadan negara ini secara lebih terperinci dalam waktu terdekat, terutama berhubung prosedur di pintu masuk antarabangsa di darat dan laut. Terima kasih, Di-Pertua. Okay. Tambahan pertama, Yang Hormat. Terima kasih Yang Pertua. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang cadangan sempadan membuka semula sempadan antarabangsa. Adakah ini akan memastikan bahawa ia tidak akan menambah masa untuk pemosesan mereka yang masuk ke negara supaya tidak menyebabkan kesulitan kepada mereka yang masuk keluar. Dan dalam perkara ini memandangkan bahawa cadangan daripada National Recovery Council atau Majlis Pemulihan Negara adalah untuk membukanya pada 1 hari bulan Mac. Tetapi hanya pada 1 hari bulan April, menimbulkan sama ada adakah cadangan sosial yang dibuat oleh Majlis Pemulihan Negara diterima oleh pihak kerajaan. Dan bukankah sekiranya tidak, lebih baik Majlis Pemulihan Negara dibubarkan sama sekali. Kerana kita lihat dalam Perhimpunan Agung UMNO, perubahan dasar berkaitan dengan ekonomi diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam satu persidangan parti politik dan bukanlah berdasarkan apa-apa show yang dibuat oleh Majlis Pemulihan Negara. Dan ini saya rasa menunjukkan adakah ini berfungsi dan juga berkesan lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Hormat Perdana Menteri. Banyak soalan, Yang Berhormat, dan cadangan Yang Berhormat juga. Pertamanya, saya dari segi pembukaan peralihan ke endemik ini amat penting sebagai exit strategi, Yang Berhormat. Semestinya segala kerumitan dan permasalahan yang mungkin timbul telah dilihat dan dikaji supaya SOP yang telah dikeluarkan, iaitu sebanyak 10 keperluan SOP dan juga 9 garis panduan dan akan diterpincikan lagi supaya ia tidak menyusahkan pengembara yang masuk ke negara kita dan akan keluar juga rakyat kita untuk pergi mengembara ke negeri-negeri lain. Mengenai memulakan fasa ini pada 1 bulan 3, Yang Berhormat, itu adalah pandangan Yang Berhormat dan juga ahli-ahli yang lain, tetapi setelah dikaji oleh kerajaan dengan mengambil kira hal-hal untuk merancangkan ekonomi negara dan juga khususnya industri pelancongan dan juga kadar vaksinasi yang tinggi diambil kira juga dan juga varian Omicron didapati lebih ringan terhadap mereka yang lebih lengkap vaksinasi, maka itulah faktor-faktor utama
yang membantu kerajaan membuat keputusan untuk memulakan fasa peralihan ini pada 1 bulan April dengan melonggarkan sekatan-sekatan yang tertentu. Walaupun peningkatan kes harian itu ada peningkatannya dan ianya terkawal dan tidak mengganggu kapasiti penggunaan katil untuk kes-kes bukan COVID-19. Mengenai hal-hal yang berkaitan pada pengumuman di Perhimpunan Agung UMNO, Perdana Menteri mempunyai prerogatif untuk mengumumkan apa saja pengumuman di mana-mana forum yang beliau rasa sesuai, dan semestinya juga beliau telah mengumumkan banyak perkara mengenai peralihan ini ketika beliau membuat sidang media ketika mengumumkan fasa tersebut. Jadi yang berhormat, kita bersama-samalah mengusahakan supaya negara ini keluar dari keadaan yang sedang berlaku di negara kita sekarang. Terima kasih. Yang Amat Tebrau, silakan. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih atas jawapan dari Perdana Menteri. Rakyat memang mengalu-alukan pengalihan ke fasa endemik pada 1 April yang akan datang. Tapi saya berharap kerajaan kita ambil perkara ini dengan ringan. Jadi soalan saya, apakah kesiapsiagaan kerajaan untuk mengkawal peningkatan kes COVID-19 sekiranya ada varian yang baru akan merebak dengan cepat dan dengan kadar kematian yang tinggi, with high fatality rate, sekiranya ada. Apakah kesiapsiagaan negara kita untuk menghadapi walaupun kita buka kesempatan kita? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Negara kita telah melalui 2 tahun yang begitu mencabar sekali dan telah melalui bermacam-macam usaha-usaha yang kita buat untuk memastikan level jangkitan ini terkawal. Banyak faktor-faktor yang akan dan telah diusahakan mengenai kapasiti untuk merawat dan juga varian-varian baru yang semestinya kita mendapat nasihat yang terbaik daripada WHO dan juga pakar-pakar yang ada di negara ini untuk membuat keputusan-keputusan yang betul, Yang Berhormat. Kita yakinlah dengan usaha-usaha yang diusahakan oleh kerajaan. Terima kasih. Yang Berhormat Penampang. Terima kasih. Soalan tambahan. Ya. Menteri, boleh minta penjelasan dengan pengumuman pembukaan border kita pada 1 April ini, adakah rancangan kerajaan untuk melonggarkan bagi orang Malaysia yang fully vaccinated yang kembali ke Malaysia 2 ataupun 3 hari sebelum 1 April 2022, because they will be quarantine dengan izin. Dan pembukaan border tanpa kuarantin akan dilaksanakan selepas 1 April 2022. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya faham keprihatinan Yang Berhormat. Saya pun mendapat soalan-soalan sebegitu juga daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu adalah peraturannya Yang Berhormat. Ia hanya akan berkuat fasa daripada 1 bulan April 2022. Terima kasih. Tuan Speaker, boleh satu aja? Maaf, saya boleh bagi 2 tambahan saja.